Akhirnya saya dah kembali ke dunia ni. Memang seronok kan bila awak bergerak semasa berlawan? Betul tak cakap saya? Di sini hanya dengan sebilah pedang awak boleh pergi ke mana saja. Walaupun ia cumalah dunia maya, tapi perasaannya lebih nyata dari dunia yang sebenar. Ini adalah satu realiti. Kalau saya mati di sini, di dunia nyata pun saya mati. Kalau apa yang dikatakan tu betul, jadi kita kena melatih diri kita sekuat yang boleh untuk terus hidup dalam dunia ni. Saya percaya yang dunia ni hanyalah sebuah permainan. Adakah saya dihukum disebabkan itu? Saya ingat saya boleh atasi batasan permainan, atasi hadnya, dan buat apa saja yang saya suka. Kalau awak berniat nak ambil cuti untuk bergabung dengan orang yang selekeh seperti saya ni, saya rasa tak ada sesiapa pun yang berhak untuk bersungut. Hidup saya adalah untuk awak, Asuna. Saya akan abadikannya untuk awak. Saya nak bersama dengan awak sehingga ke akhir. Saya akan kembalikan awak ke dunia nyata, walau apa pun terjadi. Asuna. Hentikannya. Kenapa ni? Dah ramai sangat lelaki dekat sini dengan ekspresi yang sama datang melamar saya. Awak tak nak ke sertai mana-mana pasukan? Ada situasi yang tak mampu ditangani sendiri oleh pemain solo. Dan bukan selalu awak boleh melarikan diri. Baiklah, apa kata awak bergabung dengan saya? Maaflah ya, sebab libatkan awak dalam hal saya ni. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada awak ya. Jadi, saya akan terima tawaran awak dan bersenang lenang pada hari ini. Awak boleh bertarung di hadapan. Tunggu sekejap. Saya takkan sekali-kali terbunuh. Sebab sayalah orangnya yang akan melindungi awak. Pada mulanya, saya sendiri pun fikirkan perkara yang sama. Sambil menangis setiap malam. Setiap hari yang berlalu di sini, saya rasakan hidup saya di dunia nyata seperti telah dirampas satu persatu. Tapi suatu hari, saya nampak seseorang sedang tidur di bawah pokok dekat dengan plaza. Bila saya fikir tentang dia hingga terlena, semua mimpi ngeri saya berakhir. Dan saya tak sabar nak jumpa dia setiap hari. Hari ni, hari pertama saya kat sini. Boleh tak kalau awak tunjukkan asasnya? Saya merayu pada awak. Saya ialah Clint. Selamat berkenalan ya. Gerakannya. Berjaya! Lepas ni, saya akan berjumpa dengan beberapa kenalan yang saya kenal dari permainan lain pula. Tahu tak? Awak boleh letak mereka dalam senarai kawan awak. Nampaknya kali ni saya tak boleh minta apa-apa lagi dari awak, kan? Tak apalah. Jangan risau, awak pergilah ke kampung seterusnya. Lagipun saya dah biasa jadi ketua dalam kesatuan permainan sebelum ni. Dan saya akan gunakan apa yang awak ajar dalam permainan ni. Apa ni? Janganlah cakap macam saya ni tak guna. Lagipun, saya jadi lebih takut kalau awak tiba-tiba nak suruh saya bertarung dari jarak dekat. Hei Kirito. Jom kita lari sama-sama. Kenapa kita terperangkap dalam ni? Ia cuma permainan, tapi kenapa kita kena mati betul-betul? Apa muslihat dan makna semua ni? Saya takut sangat. Sampai saya nak tidur pun tak boleh. Ini memang salah saya. Dan bukan salah sesiapa. Sejak malam tu, berkali-kali awak telah ingatkan saya. Yang saya takkan mati dan saya kena terus hidup. Kalau saya mati, tentu awak rasa bersalah. Dan awak anggap beban ini sebagai tanggungjawab. Awak kena terus hidup. Hidup untuk saksikan kesudahan dunia ni. Cari kenapa ia telah dicipta. Dan kenapa gadis lemah seperti saya tersadai kat sini. Dan juga maksud di sebalik pertemuan awak dan saya. Terima kasih sebab bagi saya maklumat berguna ni. Kalau saya berusaha untuk tingkatkan tahap, mungkin saya. Tapi kenapa awak sanggup buat semua ni untuk saya? Selamat berkenalan. Nama saya Silika. Kirito, awak ni lelaki baik. Sebab awak dah selamatkan saya. Kirito, boleh tak kalau saya tanya pasal adik awak? Tapi kan Kirito, saya tak fikir yang adik awak tu bencikan awak. Tak ada orang yang sanggup kerja keras untuk perkara yang mereka tak suka. Hina, saya akan ceritakan pengembaraan hebat saya pada awak, ya? Dan saya akan ceritakan orang yang telah selamatkan awak. Yang juga menjadi abang saya hanya untuk sehari. Harap saya jumpa seorang insan istimewa. Selamat datang ke kedai besi Lisbeth.
Dia ni ada cukup duit ke tak? Biar saya berterus terang dengan awak. Kalau saya ada bahan yang betul, saya boleh buat sedosan pedang yang boleh patahkan pedang awak dengan mudah macam kayu api. Awak faham tak? Awak perlukan seorang tukang besi untuk mendapatkan logam tersebut, betul tak? Kirito, terima kasih sebab selamatkan saya. Kenapa tadi awak cuba nak selamatkan saya? Awak memang dah tak betul. Tak ada sesiapa yang akan buat macam tu. Kehangatan tangan Kirito semalam dan juga perasaan saya, semuanya adalah benar. Selepas saya siapkan pedang yang diinginkan, saya akan luahkan perasaan saya. Dah lama saya tercari-cari sesuatu yang nyata dalam dunia ni. Bagi saya ia adalah kehangatan tangan awak. Nama saya ialah Egil. Awak kata ramai budak baru yang telah terkorban sebab penguji beta tak jaga mereka. Mereka kena bertanggungjawab dan minta maaf dan bayar pampasan. Betul ke macam tu? Awak ada salinan buku panduan ni. Betul tak cakap saya? Ia diedarkan dari kedai barangan. Ia mengandungi maklumat yang dikumpul oleh penguji beta. Dengar sini. Walaupun dengan maklumat yang telah diberikan, masih ramai juga pemain yang dah terkorban. Kita kena bincangkan dan ambil iktibar dari kematian mereka. Dan bagaimana ia dapat membantu kita. Saya tak pernah tengok pun barang ni sebelum ni. Kirito, duit yang awak ada dah lebih dari cukup kan? Bukankah lebih baik awak memakannya daripada menjualnya? Kalau kita berdua yang masak memang tak menjadilah jawabnya. Kirito, kita ni kan berkawan baik kan? Awak bagi saya rasa sikit. Nama saya ialah Yui. Itulah nama saya. Mama, Papa, Mama. Tak nak. Yui nak ikut. Saya bukan berada kat sini. Saya seorang diri di tempat yang sangat gelap. Dunia maya Sword Art Online yang kita duduk ni telah dikawal oleh sistem tunggal yang sangat besar. Semasa perkhidmatan secara rasmi bermula, Kardinal telah mengarahkan supaya saya tidak berinteraksi dengan mana-mana pemain yang ada di sini. Dan saya tak mampu nak lakukan apa-apa. Tapi pada suatu hari, saya telah ternampak dua orang pemain di mana parameter mental mereka sangat berbeza dari pemain lain. Keceriaan, ketenangan, ia lebih dari itu. Perhatian semua pemain. Saya ucapkan selamat datang ke dunia saya. Saya ialah Kayaba Akihiko. Buat masa ini, saya ialah satu-satunya orang yang boleh mengawal dunia permainan ini. Anda tidak lagi boleh bertindak balas di dalam permainannya. Apabila HP anda mencapai tahap kosong dan avatar anda akan kekal lenyap buat selama-lamanya. Dan pada masa yang sama, Nerf Gear akan memusnahkan otak anda. Untuk bebaskan diri anda, hanya satu syarat diperlukan. Anda perlu tamatkan permainan ini. Impian saya telah pun terlaksana. Sword Art Online telah dicipta demi satu tujuan. Untuk wujudkan satu dunia dan mengawal. Kenapa? Ya. Dah lama saya lupakan perkataan tu. Kenapa lakukannya? Sejak saya membina sistem persekitaran yang penuh. Tak. Malah sebelum tu lagi. Saya inginkan lebih. Dari membina sebuah istana tempat yang berbeza yang melebihi had dan undang-undang manusia yang ditetapkan di dunia sebenar. Dengar ni Cik Asuna, awak tak sepatutnya bersikap macam ni pada saya. Saya dah agak perkara ini akan berlaku. Sejak beberapa bulan yang lepas, sebahagian daripada misi saya adalah memantau Cik Asuna di Sandburg. Misi sebenar saya ialah menjaga keselamatan Cik Asuna, termasuklah bila awak berada di rumah sendiri. Maksud awak ada lebihan dari saya ke? Oh iyalah, dia ni ialah Peter. Percayalah Cik Asuna, Peter macam dia hanya petikan diri sendiri ni aja. Tak ada faedah langsung kalau awak bergaul dengan orang macam ni. Kalau awak dah begitu yakin dengan kata-kata awak, jadi maknanya awak bersedia untuk buktikannya pada saya. Dia penipu, dia main tipu. Dia dah gunakan helah untuk musnahkan pedang saya. Awak tahu tak? Kalau tak, tentu saya takkan kalah pada Peter penipu macam dia ni. Biar betul. Jadi awaklah Kirito Wira SAO. Kami tak boleh kahwin dengan keadaan dia macam ni. Jadi saya hanya akan didaftarkan sebagai anak lelaki kepada keluarga Yuki. Dan kalau awak nak tahu, Asuna ni tak pernah langsung sukakan saya. Malah ibu bapa kami pun tahu mengenainya.
Kalau perkahwinan ini dibincangkan, besar kemungkinan lamaran saya akan ditolak. Ambil kesempatan? Taklah. Sebenarnya ini adalah hak saya. Dengan kata lain, sayalah orangnya yang bertanggungjawab untuk memastikan Asuna terus hidup. Jadi nampaknya bolehlah saya dapat sedikit pampasan sebagai balasannya, betul tak? Saya nak tengok alam maya dengan mata saya sendiri. Saya tak tahu bila saya mula fikir mengenainya. Pada mulanya, saya sangat bencikan permainan maya. Tapi, saya nak lihat dan cuba memahami kenapa abang sangat sayang pada dunia maya. Dan saya nak alaminya sendiri. Ini adalah peluang yang terbaik. Dah lama saya teringin nak tinggalkan kawasan ni. Saya dah buat keputusan. Kenapa mereka nak ikat seseorang tu sampai macam tu sekali? Saya sepatutnya membebaskan kita. Saya masih tak dapat nak percaya yang abang saya dan saya sebenarnya adalah sepupu. Abang, berusahalah ya. Abang jangan sekali-kali putus asa dengan orang yang abang cintai begitu saja. Saya sangat terluka. Maafkan saya tak patut luahkan pada orang yang baru saya kenal. Dan saya tak sepatutnya bawa masalah saya di dunia sebenar ke sini. Saya tak boleh bagi tahu orang lain mengenai hal ni. Saya terpaksa kuburkannya di dalam ruang hati yang paling dalam. Semoga saya dapat lupakannya. Lifa, maafkan saya. Ya sungguh maafkan saya Kirigaya. Kirigaya, saya kena cakap dengan awak. Dari pagi saya tunggu awak. Bukan ke Arun tu kat bawah pokok dunia? Takkanlah awak nak pergi dengan Spriggan tu? Dengar Kirigaya, takkanlah pula awak nak ikut dia dan bermalam dengan dia. Apalagi yang saya boleh buat? Kalau awak nak tahu, pedang saya ni hanya milik awak seorang aja, Lifa. Lifa ni budak perempuan yang suka cari masalah. Jadi berhati-hatilah ya. Awak tolonglah jangan menangis lagi. Kalau awak nangis macam ni, awak bukan Lifa yang saya kenal. Jadi saya akan sentiasa berada di sisi awak. Saya tak akan tinggalkan awak sama ada kat sini atau kat dunia sebenar. Apa yang awak bangsa Spriggan buat dekat kawasan macam ni? Saya hormati keberanian awak untuk berdepan dengan saya. Walau apapun, ia tak akan ubah hakikatnya awak juga akan dibunuh. Awak hanya bersendirian. Dengan pakaian yang teruk dan tak ada senjata canggih, awak ingat saya akan percaya semua kata-kata awak ke? Kalau awak boleh menahan serangan saya selama 30 saat, barulah saya percaya yang awak ialah seorang duta. Kemahiran awak memang hebat. Awak ialah seorang pemain yang handal yang pernah saya lawan. Mengagumkan. Suatu hari nanti saya tetap akan berlawan dengan awak juga.